Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfir lahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kerana dengan limpah kurnianya kita ni masih lagi Allah Taala sayangi kita dengan memberi kita peluang untuk terus menjalani hidup kita ni sebagai hamba Allah, ya, masih lagi diberi nafas untuk kita meneruskan perjalanan. Jadi hari ni, pagi ni saya nak berkongsi sikit berkenaan dengan ibadah haji, ya. Sebab sekarang ni adalah musim haji, ya, musim haji. Habis je Syawal, dah kira musim haji dah, ya. Maksud dia kalau kita ni kebiasaannya Diyufur Rahman daripada Malaysia yang mana telah diorganize atau diselaras oleh tabung haji, bila masuk je Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah bermulanya penerbangan. Penerbangan yang pertama, penerbangan yang kedua, KT01, KT02, KT03, macam itulah dia bagi nama, ya. Dia bagi nombor penerbangan tu. Jadi besok adalah hari yang pertama lah, ya, penerbangan ke Tanah Suci, ya. Jadi apa yang berlaku kepada mereka-mereka yang telah dijemput oleh Allah, yang telah lulus dia punya check up dia, segala-galanya lah, urusan-urusan apa ni, birokrasinya dah lulus, duitnya pun dah cukupi apa semua. Jadi tabung haji pun dah pergi tabung haji, dah isi borang menerima tawaran daripada tabung haji. Lalu dia akan melakukan medical check up, dan juga sebelum tawaran tu diterima, dia telah mengikuti kursus atas haji yang telah dijalankan oleh tabung haji seawal ni lah, awal itu hari lah. Dia sebanyak berapa modul tu, dia ada berapa modul, dia dijalankan sebanyak 17 minggu. Bagus tabung haji ni, tuan-tuan. Dia memberi kita kursus. Daripada kursus yang pertama, minggu yang pertama, yakni penerangan ringkas ibadat haji dan umrah. Yang kedua, minggu kedua, sejarah dan pengenalan tanah suci dan kelebihan. Yang ketiga, pengenalan haji dan umrah. Lepas tu rukun haji, niat ihram dan wukuf. Minggu yang kelima, rukun haji, yakni tawaf. Minggu keenam, sa'i, bercukur dan bergunting serta tertib pada kebanyakan rukun. Minggu ketujuh, kesihatan. Minggu ke-8, wajib haji, niat umrah, miqat dan cara mengerjakan haji. Minggu ke-9, wajib haji, larangan ihram dan dam. Kalau tuan-tuan walaupun tuan-tuan belum ditawarkan untuk pergi menunaikan fardu haji, tuan-tuan boleh ikut kursus tu. Kursus tu percuma. Dia buat di masjid-masjid yang telah digadget lah. Biasanya masjid-masjid yang besar-besar lah. Contohnya kalau kawasan saya ni, kawasan Seri Kembangan ni, dia akan attend sama ada Kinrara, Masjid Kinrara, ataupun Masjid Cyberjaya, ataupun Masjid Putrajaya, ataupun yang dekat Masjid UPM. Jadi masjid-masjid ni semua ada, tabung haji ada meletakkan dia punya
ustaz-ustaz dia lah yang mengajar kursus asas haji itu. Jadi tak semestinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan belum dipanggil haji, tuan-tuan boleh attend aja. Bila dia gadgetkan kursus asas haji, kalau dekat-dekat dengan kawasan tuan-tuan, tuan-tuan attend je tiap-tiap minggu. Attend aja, bukan kena bayar pun. Pergilah duduk dekat halakah perbincangan berkenaan dengan haji itu yang telah dianjurkan oleh TH, tabung haji ni. Jadi tuan-tuan pergi beli duduk sana. Lagi cantik kalau tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah register haji, tuan-tuan tahu. Contohnya, yang untuk tahun ni dah habis. Tahun ni semua dah habis, semua dah dapat tawaran. Esok dah start flight dah. Esok dah start fly ke Mekah. Sama ada dia akan hantar ke Madinah dulu, ataupun dia akan hantar ke Mekah. Tahun ni dah habis, tutup buku. Jadi untuk tahun depan, 1445, tuan-tuan kalau tuan-tuan dah dapat tawaran dia bila kita apply tu hari, bila kita register haji, dia akan bagi tahun bila tu. Kalau tuan-tuan sama ada tahun 2024 ataupun 2025, tahun depan tuan-tuan kena attend kursus asas haji yang ditawarkan oleh tabung haji ni. Pergi. Sebab kalau tuan-tuan telah diletak pada tahun 2024, itu dah confirm pergi 2024. Kalau tuan-tuan 2025, tuan-tuan mungkin duduk senarai standby. Ada yang orang tolak, ada yang orang gagal pas, mungkin dia panggil tuan-tuan. Jadi tahun depan, nak tak nak, kalau tuan-tuan punya memang giliran tuan-tuan tu pada tahun 2024, memang wajib pergilah kursus tu. Kalau yang 2025, 2026 pun boleh attend. Pergilah mengikuti kursus asas haji itu. Bagus tuan-tuan. Biar tuan-tuan pergi banyak-banyak kali pun tak apa. Sebab apa? Itu adalah knowledge. Jadi bila tuan-tuan dah selalu pergi, mana asas pengetahuan tentang ibadah haji itu tuan-tuan dah ada. Jadi bila pergi sana tak adalah asyik tanya orang je, asyik tanya tabung haji je. Sekurang-kurang kita sendiri pun dah solid, dah kuat. Waalaikumsalam. Jadi kita pun pengetahuan kita berkenaan dengan haji itu dah kuat. Jadi kita pergi sana, terus kita jalankan kita punya ibadah, ya, tanpa nak bertanya-tanya orang lagi. Kecuali kalau berlaku sesuatu yang di luar kita punya knowledge, kena rujuk dengan ustaz-ustaz tabung haji ni, ya. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu giliran tuan-tuan pergi tahun bila, saya bagi contoh ni tahun depan 2024. 2024 ni mungkin tuan-tuan register pada tahun berapa tahun 98 ke 99, tuan-tuan register dulu dan tuan-tuan dapat pada 2024. Macam tu, 2000 ataupun 2006, 2007 macam itulah tuan-tuan register, mungkin tuan-tuan dapat 2024. Dan tuan-tuan dah tahu tuan-tuan akan pergi pada 2024. Jadi tahun depan apabila tabung haji buka kursus asas haji di masjid-masjid yang terpilih, tuan-tuan attend lah kursus tersebut. Ya, attend lah kursus tersebut. Kepada mereka-mereka yang telah di nombor galiran pada 2024, 2025, 2026. Pergilah. Kursus tu percuma je, tak payah bayar pun. Itu tabung haji telah sponsor lah yang mengajar tutup tabung haji dah bayar lah. Ya? Dia dah menjadi satu tanggungjawab pada tabung haji untuk memastikan bakal Duyusfur Rahman ni diberi kursus. Bagus tuan-tuan tabung haji ni sebenarnya. Kalau tidak, kalau tabung haji tak buat kursus ni, macam mana? Macam mana tuan-tuan nak belajar? Tuan-tuan kena pergi belajar kat tempat-tempat swasta, mungkin kena bayar. Ya, kena bayar. Kursus-kursus haji yang dibagi yang emergency punya kan, 2 hari contoh dia. Kena bayar. RM80, RM100. Dia adalah sediakan makan apa semua. Tapi yang tabung haji ni tiap-tiap minggu selama dia kalau kita ikut dekat sini,
Dia sampai amali ibadat haji ni, amali ni bila orang dah dapat lah. Jadi kita ambil sampai minggu yang ke 15. 15 minggu tuan-tuan. 15 minggu. Tiap-tiap minggu pergi je. Hari Sabtu tu buang ambil masa separuh hari. Dia daripada pagi 9 sampai pukul 12 kalau tak silap saya lah. Pergilah duduk dekat masjid tu. Dengarlah ustaz tu yang mengajar. Sekurang-kurangnya kita dah bersedia. Bila nama kita dipanggil je, kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang kalau macam contoh 2024 tu memanglah orang yang 2024 tu akan pergi. Tapi kalau kita 2025, 2026, tiba-tiba yang 2024 tu ada masalah kesihatan, ada masalah kewangan, ada masalah kerja tak lepas apa semua. Mungkin nama kita akan naik. Jadi, oleh sebab itu, attend aja. Bila program tu dijalankan, tabung haji gadget aja, terus pergi. Terus pergi. Attend daripada minggu pertama. Minggu pertama sampailah minggu ke 14. Jadi kalau last minute tu tiba-tiba nama kita naik, sekurang-kurangnya kita dah ada knowledge. Tak adalah kosong. Sebab daripada pengalaman saya pada 2017 tu, ada juga kedapatan hamba-hamba Allah yang dijemput, dia dah datang lambat. Dia sampai masyair tinggal lagi seminggu contoh dia. Dia sampai lambat, sampai kita mendengar keluhan dia. Saya tak attend kursus. Saya tak tahu apa-apa ni. Astagfirullahalazim. Saya dengar pun takut. Padahal dah sampai Mekah tu. Dah sampai Mekah. Jadi bila kita dengar orang yang macam tu, kita rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab tabung haji dah memang tiap tahun dia buat kursus haji. Pada masa saya kursus haji dekat Universiti UPM itu hari, tahun 2016 tu, ada satu abang tu, tiap-tiap tahun, seberapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun dia mengikuti kursus yang disediakan oleh tabung haji tu. Dengan harapan nama dinaik. Tiap-tiap tahun tuan-tuan. Saya dengar, abang ni memang istiqomah, saya cakap dia. Abang memang mengharapkan panggilan daripada tabung haji. Saya tanya dia, abang dah ada register ke? Ini kesilapan dia. Sebab apa? Sebab dia belum register. Dia ingatkan benda tu automatik. Jadi saya cakap dekat dia, abang kena pergi tabung haji, abang kena pergi register. Jadi saya sedikit nak buat penerangan berkenaan dengan pendaftaran haji ni. Apabila kita buka akaun di tabung haji tuan-tuan, saya pun mistik macam tu juga. Sebab yelah dulu-dulu bila kita register tabung haji, yang kita tahu kita potong gaji masuk duit ke dalam tabung haji. Itu aja kita tahu. Apa prosedur yang dekat tabung haji tu kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak pergi pun tabung haji tu. Apa urusan kita nak pergi? Kecuali kita nak keluarkan duit kan. Masukkan duit, kita dah potong gaji. Jadi pada masa tu mungkin pada masa tu tabung haji pun masih lagi dalam mengimprovekan sistem dia. Mungkin orang yang tak tahu nak pergi haji kena register lagi. Saya yang tu saya tak tahu. Jadi apabila saya satu ketika dulu bila ada saya duit, saya bawa duit tu, saya letak atas kaunter tu, saya nak pergi haji tahun ni. Akak tu tengok saya atas bawah tuan-tuan. Biar betul brother ni kan. Tiba-tiba nak pergi haji kan, letak duit sebemban kat atas tu. Lepas tu kakak Kerani kat kaunter tu tanya saya, "Encik dah daftar haji, Cik?" Oi, saya dah daftar haji. Saya tak tahu tuan-tuan. Tapi saya cakap ingatkan daftar haji tu buka akaun. Jadi pun saya cakap lah, saya dah lama dah. Yelah masa saya buka akaun tu masa sekolah rendah tuan-tuan. Saya buka akaun tabung haji pada masa sekolah rendah lagi. Jadi saya tak tahu yang bila nak pergi haji kena register. Itulah kelemahan yang ada pada masa tu. Orang yang mencarum duit di dalam tabung haji tidak tahu apa yang berlaku di antara tabung haji dengan orang yang menyimpan duit. Tiada komunikasi.
Apatah lagi kalau kita jenis potong gaji je kan, kita mana nak pergi? Tak ada pergi pun. Jadi bila saya pergi bawa duit satu beban tu letak, saya tahu ni saya nak pergi haji. Jadi kakak kat kaunter depan tu tengok saya atas bawah, lepas tu tanya, tuan dah register haji ke? Saya cakap macam tu, itu bukan register haji tuan, itu buka akaun. Buka akaun. Jadi apabila benda tu berlaku, apa yang terjadi? Dia bagi borang dekat saya, tuan tolong isi borang ni. Itu borang apa? Borang pendaftaran haji. Saya dengan frasnya. Sebab apa? Sebab saya ingat saya dapat pergi tahun tu. Duit dah cukup kan? Jadi saya pun isi dengan perasaan bebal. Dengan perasaan bebal dan frasnya saya isi borang. Saya isi borang, saya saya bagi kat kaunter tu. Jadi kakak tu pun dia key in dalam sistem lah, dalam komputer. Dia key in. Tengok nama saya 2018. Tuan-tuan bayangkan pada masa saya pergi tu 2007 saya daftar 2007. Dan saya dapat tahu 2018 baru pergi. 11 tahun akan datang baru saya pergi. Macam mana perasaan saya pada ketika itu? Saya peras sebenarnya tuan-tuan. Tapi apa nak buat? Itulah prosedur yang ada dekat tabung haji pada masa tu. Mana boleh nak cross-cross? Kita tak boleh cross. Kita nak kena ikut barisan. Jadi saya pun masa tu saya pun reset saya punya kepala, jangan frust, tak apa, dah macam ni dah memang macam tu prosedur dia, terimalah. Terima seadanya prosedur yang tabung haji buat tu. Jadi saya tawakal ajalah. Jadi daripada setahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 saya start pergi kursus. Sebab saya tahu saya pergi 2018 kan, masa saya register tu. Jadi saya pun 2016 saya start pergi kursus. Saya pergi kursus. Mula-mula saya kursus dekat Bandar Baru Bangi yang masa tu. Masuk 2017 saya pergi kursus dekat UPM. Masa tu sebab 2017. Dan saya masa tu belum tahu dapat pergi tak dapat pergi. Belum tahu. Dia akan kan dia kemudian dia akan cakap kan. Jadi saya ingatkan saya 2018, tak apalah 2017 saya pun ikut kursus biasa je. Tiba-tiba selepas raya ke macam mana saya lupa selepas raya kot saya dapat panggilan daripada tabung haji mengatakan saya dapat pergi masa tu 2017. Saya terkejut masa tu sebab saya sebenarnya 2018. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya walaupun giliran saya pun 2018, tetapi disebabkan oleh panjangnya tahun tu, kan ada yang sakit, ada yang mati, ada yang gagal, ada yang tolak apa semua. Jadi saya dapat cepat setahun. 2017 saya dapat panggilan. Dia punya seronok tuan-tuan. Padahal setahun dia awal tu. Dia punya seronok tuan-tuan. Itulah Duyufur Rahman ni tuan-tuan. Itu nama Duyufur Rahman. Panggilan daripada Allah. Oh, dia punya seronok tuan-tuan. Tapi pada masa tu saya dah bersedia dah 2 tahun dah saya attend kursus asas haji tu. Yang tabung haji jalankan tu. Jadi sekurang-kurangnya dah ada idea. Dan banyak lagi lah. Saya banyak lagi saya pergi kursus swasta lah, macam-macam saya pergi. Mungkin itu pun salah satu sebab Allah Ta'ala cepatkan saya punya pemergian tu. Bersungguh-sungguh saya masa tu. Jadi alhamdulillah. Jadi pada masa tu bila pergi kursus dekat tabung haji dekat UPM tu, siapa yang dapat panggilan inform dengan UPM, Masjid UPM. Saya pun inform. Jadi sebabkan kita training dekat situ, kita kursus dekat situ, UPM punya masjid ni, pentadbiran masjid UPM ni diraikan kita orang. Sebab kita berkursus asas haji dekat situ. Dia raikan kita orang dengan makan, dia bagi kita ihram. Oh, seronok tuan-tuan. Yang itu yang dibagi oleh UPM, Masjid UPM. Adalah sikit-sikit dia jamu makan, dia meraikan sebab dia kata kita ni sebagai salah seorang daripada orang yang berkursus di masjid dia. Jadi dia raikan. Alhamdulillah. Jadi keseronokan itu tuan-tuan. Jadi bila kita dah dapat macam tu, apa yang berlaku?
Kita bila kursus tu kita lebih lagi lah pendekatan itu. Macam-macam soalan yang mana kita was-was sebelum tu kita tanyalah. Kita tanya, lepas tu dia bagi kita pun kena buat medical check up apa semua. Risau tuan-tuan, risau kok gagal. Kalau gagal medical check up tak dapat pergi tuan-tuan. Kalau darah tinggi ke, kencing manis ke, lemah jantung ke, kalau masa buat medical check up tu gagal tuan-tuan. Dia akan bagi kita buku kesihatan. Dekat buku kesihatan tu dia ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Tengok dekat mana kita status kesihatan kita tu. Alhamdulillah, saya masa tu status kesihatan saya warna hijau. Mana green light, no problem. Bukan main suka lagi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang macam ni kita kena prepare. Sebab haji ni tuan-tuan, ibadah haji ni ibadah fizikal. Sebab itulah dia mementingkan kesihatan. Sebab kita nak bertawaf, kita memerlukan fizikal. Kita nak bersa'i, kita memerlukan fizikal. Kita pergi masyair kat Mina, Muzdalifah tu, semua nak kena memerlukan fizikal. Apatah lagi dekat Mina, kita nak pergi melontar tu. Jauh tuan-tuan. Berjalan kaki tau. Bukan kita naik bas. Berjalan kaki 7 km. Fikirlah pergi balik tu 7 km. 3,5, 7 km. Jalan kaki tau. Bukan naik apa ni, bas ke apa. Tapi ada setengah-setengah tempat yang di dalam, macam di dalam gua tu, di tebuk tu dia ada eskalator lah, macam dekat airport tu kan, yang eskalator tu. Tapi kadang-kadang eskalator tu tak jalan. Tengok keadaan lah, kalau dia problem tak jalan lah. Ya, orang ramai tuan-tuan. Bukannya sikit, 3 juta orang jam eskalator tu kalau guna kan. Memanglah dia guna tak lama, dah guna 4-5 hari. Tapi disebabkan load yang besar, kadang-kadang problem. Jadi kita nak kena jalan. Jadi kita nak kena fizikal yang mantap. Fizikal yang baik untuk menunaikan ibadah haji ni. Sebab tu kalau yang sakit-sakit ni tuan-tuan, memang dia akan mendatangkan masalah. Masalah apa? Masalah kalau tak ada pembantu. Sebab itulah kalau kita ada problem, sakit tak bagus ni, kita akan pakai wheelchair kat sana, dan kita kena ada kita punya pembantu. Kalau boleh anak kita lah, anak kita ke isteri kita ke isteri kita. Saya tengok kadang-kadang masa-masa saya tu, laki bini tuan-tuan, laki bini dalam keadaan kesihatan yang kurang mantap. Jadi bila benda-benda macam ni berlaku tuan-tuan, penggunaan duit adalah diperlukan. Tuan-tuan kena upah orang tolak kereta sorong tu, wheelchair tu. Dia kalau dekat masa peak time tu, masa haji tu, sampai tahap masa dulu tu 600 rial tuan-tuan. Contoh dia nak habiskan sa'i dengan tawaf dengan sa'i kan. Kita ambil satu orang upah 600 rial. Banyak 600 rial sekarang ni. Kalau dulu okey, dulu duit kita mahal. Sekarang ni dah terbalik kod. Duit Arab Saudi dah mahal. 600 rial tu duit kita tu berapa tu? Kali lah, saya ingat duit kita lebih. Dalam RM700, RM800 lah. Bayangkan sekali tu. Kalau kita nak buat umrah pun kena juga. Umrah wajib. Contohnya kita sampai awal, kita penerbangan awal. Biasanya penerbangan awal ni tabung haji akan recommend kita untuk ambil tamattu', haji tamattu', haji bersenang-senang. Haji yang bersenang-senang ni kita kena buat umrah dulu. Dah awal-awal pun dah kita kena bayar dah. Kena bayar dekat orang yang menolak kita tu. Jadi kalau kesihatan tak berapa cantik, kena ada duit tambahan untuk memastikan kita boleh bayar upah orang. Sebab itulah kalau boleh, yang mana yang badan-badan biasa-biasa ni kena training. Sebelum pergi sebulan, dalam masa sebulan tu kalau kita dah tahu kan, kita tiap-tiap hari kena training.
Saya training tuan-tuan. Sebulan saya training dengan isteri saya. Dekat kawasan taman kami ni, kalau satu pusingan dia lebih kurang 3,5 kilometer. Jadi saya pusing 2 round. Selama sebulan saya training tu. Lari-lari anak, jalan tiap-tiap hari. Sampai kita punya stamina tu macam biasa, kita dah tahu. Sebab ingat, kita punya fizikal mesti fit untuk menunaikan ibadah haji ni. Bukan main-main. Kalau kita tak sihat, kita kena bawa duit yang banyak. Nak kena ngupah orang. Kalau kita tak ada duit yang banyak, kita bawa assistant kita, anak kita ke sebagai peneman kita, anak kita tu guna untuk tolak kita apa semua. Macam tu. Jadi kita tuan-tuan dalam tuan-tuan mesti tahu, apabila tuan-tuan register dengan tabung haji, tuan-tuan tahu bila tuan-tuan akan pergi. Macam itu hari anak-anak saya, selepas saya balik haji, saya ada satu macam kesedaran, saya register untuk anak-anak saya. Ke semua anak-anak saya bawa sebab akaun dia orang, akaun budak-budak kan, kita buka daripada awal. Jadi saya bawa 6 akaun saya, anak-anak saya 6 orang, saya bawa 6 akaun tu, pergi ke Bandar Baru Bangi, tabung haji Bandar Baru Bangi, saya register haji anak saya ke 6 orang ni. 2018. Dapat tahun bila dapat tuan-tuan? 2072. Pada masa tu, giliran anak-anak saya ni, 6 orang ni, 2072. Tak tahulah sempat ke tak sempat. Saya tengok macam anak-anak saya ni nanti umur dah 60-70 dah masa tu. Tapi tengoklah kalau ada rezeki lah nak buat macam mana kan. Tapi kita kena tapi kita tak boleh menyerahkan kepada takdir semata-mata. Kita kena register. Ambil proaktif, tindakan proaktif, register. Walaupun dah ada akaun untuk pergi haji kena register. Dia akan hold duit kita 1,300. Sekarang wallahualam saya tak tahu, tapi masa itu hari anak-anak saya 1,300. Bermakna anak-anak saya kalau dalam akaun anak-anak saya pada masa saya pergi buat tu semua ada lebih kurang 3,000. Dia akan freezekan 1,300. Tak boleh keluarkan 1,300 tu sebab bila kita register haji dia akan freezekan 1,300 tu sebagai registration fee untuk ke haji. Faham kan? Ambil faham tu sikit tuan-tuan. Jadi bila dah sampai, kalau tuan-tuan nanti bila tuan-tuan register haji, kalau tuan-tuan ada kesesakan duit masa tu, kalau duit tuan-tuan ada 2,000, tuan-tuan tak boleh nak keluarkan 2,000 tu. Tuan-tuan boleh keluarkan 700 saja. 1,300 tak boleh keluarkan. Faham Kalau tuan-tuan keras kepala juga nak keluarkan juga, bila tuan-tuan keluar tu, tuan-tuan punya nombor giliran tu akan terhapus. Tuan-tuan register nanti tahun lagi lama lagi. Macam tu ya. Ambil faham tu. Harap tuan-tuan dah register lah. Harap tuan-tuan dah register haji dekat tabung haji tu. Kalau belum register, hari Senin besok ni pergi TH register. Tambah sekarang ni lagi tuan-tuan. Tahun ni tuan-tuan. Tahun ni muasasah ni dia ada T20, ada M40, B40, kan? Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan T20, tuan-tuan kena bayar 30,000 tuan-tuan. 30,000. Tuan-tuan tak bayar macam yang B40 punya lagi. B40 tahun ni mungkin dalam 12,000. Tuan-tuan kalau T20 tuan-tuan kena bayar 30,000. Dia mengikut gaji tuan-tuan. Kalau gaji tuan-tuan gaji kecil ni tuan-tuan akan dapat yang rendah tu, yang 12,000 tu. Kalau tuan-tuan gaji mahal-mahal T20, nanti tuan-tuan pun kena bayar package yang T20. Tapi muasasah aja. Muasasah aja. Kalau dulu muasasah tuan-tuan gaji berapa pun sama je bayar. Sama je kalau 11,000. Sekarang ni start tahun ni tak sama Saya rasa ni permulaan ni sampai bila-bila dia akan ikut lah.
Jadi kalau tuan-tuan gaji yang besar tu, pastikan tuan-tuan akaun tuan-tuan besar sikit lah. Simpan banyak sikit dalam tu. Jangan letak sana 20,000. Tiba-tiba nanti dia kata kena bayar 30,000, nak korek mana 10,000. Kalau ada kat bank tak apa, tak ada masalah. Takut tuan-tuan punya expenses terbesar kan? Tak ada lagi duit lain untuk ni. Terpaksa tuan-tuan tolak. Bukan senang nak naik nama tu. Tiba bila naik-naik nama, kita tak cukup duit pula. Allahu Akbar. Pastikan benda-benda yang macam ni. Benda-benda birokrasi yang macam ni, tuan-tuan kena pastikan. Jangan gagal. Kesihatan mesti mau jaga. Stamina mesti bila dah dekat nak sampai kita punya nombor giliran tu, tuan-tuan kena stamina. Kena training. Training jalan 7 km. Setiap hari jalan training 7 km, 7 km, 7 km. Sekurang-kurangnya bila sampai sana besok tuan-tuan tak adalah pancit ke apa ke. Memang tak kisah, kita boleh jalan lama-lambat pun tak kisah. Tapi takkan dah terlampau lama sangat kan? Agak-agak lah. Kalau secara biasa dalam 2 jam contoh Contoh dalam masa 2 jam sepatutnya kita dah siap. Ini sampai 5-6 jam kita tak siap, kita asyik rehat. Buat apa? Sebab tu kita kena training dekat sini. Macam tu, ya. Jadi ibadah haji ni ibadah fizikal, ingat tu. Fizikal. Mesti kena ada fizikal yang baik. Tawaf pun sama tuan-tuan. Tawaf pusing tu. Tawaf tu pun sama. Kalau tuan-tuan dapat tawaf dekat Mataf bawah tu, dekat Kaabah tu, okeylah. Tapi kalau musim haji ni tuan-tuan, dia punya penuh, dia ramai je. Kadang-kadang terlampau solid, terlampau padat sangat tuan-tuan naik ke tingkat 1, ke tingkat 2, ke tingkat 3 ke. Rooftop ke. Bila tuan-tuan naik ke atas tu, semua distance dia berbeza. Naik yang paling tinggi sekali tu, Prof tu, yang paling jauh sekali. Satu pusingan dia tu berapa panjang pun tak tahu. Tapi jauh lah, memang jauh. Jadi bila kita nak buat 7 pusingan tu, terasa lama sangat. Dengan manusia yang ramai. Kalau tuan-tuan punya fizikal tak fit, parah. Parah tuan-tuan. Dengan orang yang ramai lagi, berasak-rasak. Jadi ibadah haji ni tu yang selalu ditekankan, fizikal, mesti mau fit. Sebab tu dia adakan medical check up. Sebab tu kalau orang-orang yang sakit pergi sana tuan-tuan, tu yang saya cakap tu tadi, mesti ada assistant, anak yang sihat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok movie kan, ada anak yang dukung mak dia, dukung bapak dia, okey lah. Kalau tak ada anak, kena upah tu. Kalau ada anak, okey lah. Anak dia akan sama ada dia nak rokong ke, dia nak sewa itu stretcher ke. Kalau nak tawaf dengan sa'i tu no problem. Tawaf dengan sa'i dia ada skuter sekarang. Tak ada masalah. Tapi dekat masyair tu, dekat masyair mana ada skuter. Kita kena pakai wheelchair. Kita sewa wheelchair, letak atas wheelchair, kita tolak sampailah ke tempat melontar. Sebab tu yang kalau kita tak sihat, kena pembantu mesti kena kuat. Ya, ingat tu ya tuan-tuan. Jadi kepada sahabat-sahabat TikTok saja yang mana yang dijemput Allah, diufur Rahman, tahniah. Bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, bersyukur. Tahniah, tahniah. Dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Dan abang saya salah seorang lah. Alhamdulillah abang saya yang nombor 2 tu, yang duduk dekat Kajang, dia pun dah pencen. Alhamdulillah. Dia pun masih sihat lagi lah. Saya tengok dia masih sihat lagi. Dia masih boleh berjalan dan isteri dia pun okey, masih sihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan abang saya ni dipermudahkan urusan lah ya. Dan kalau kawan-kawan TikToker saya pun yang berjaya tu tahniah lah ya, tahniah. Pastikan preparation kita tentang fizikal kita tu fit, sihat, ya. Banyakkan training, banyakkan berlari rally anak ke, lepas tu jalan ke, jalan laju sikit lah, jangan jalan perlahan-lahan sangat, jalan laju sikit, sebab dekat sana tu orang ramai, manusia tu ramai, 3 juta orang berkumpul pada satu tempat.
pada masa yang sama. Haji ni tuan-tuan, masyair tu yang penting tu. Masyair tu. Pergi Muzdalifah, pergi Mina, pergi lontar. Itu dia haji sebenarnya. Yang dekat Mekah tu, tawaf dengan sa'i tu terlalu kecil. Yang besar dia tu, yang dekat sana tu. Dekat masyair dia dipanggil. Hari masyair tu. 9 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu dia. 13 kita dah habis. Kita dah lontaran yang terakhir. Dan kita balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i haji. Lepas tu habis lah. Habis sehari 2 hari, penerbangan pertama balik ke Malaysia. Dah, siapa yang datang, siapa yang pergi awal tu, dia akan balik awal. Dia akan balik awal. Selepas dapat haji sehari 2 hari tu, dia tamat dia punya tawaf dengan sa'i, dia settle, bungkus-bungkus barang lah, siap-siap. Tapi sebelum tu dah tabung haji suruh bungkuskan dah. Kalau yang nak balik awal ni, tabung haji dah suruh packing-packingkan dah. Sekarang ni kita tak ada transit lagi, tuan-tuan. Kalau dulu dia orang cakap ada transit. Ada satu tempat tu dia macam transit, macam hostel. Jadi dia akan hantar kat sana. Daripada sana kita pergi ke airport. Tapi sekarang tak dah. Sekarang ni daripada hotel, dia hantarkan kita punya beg dulu. Lepas tu kita naik bas. Beg dia hantar pakai lori. Kita pakai yang beg kecil tu dan tangan tu, kita pergi ke airport. Terus sana. Nanti barang-barang kita tu automatik dia masuk sekali dengan flight kita. Kita tak payah pening-pening kepala. Sampai dekat KLIA, kita tunggu je dekat troli tempat keluar barang tu, tempat keluar beg tu. Bag station tu. Kita collect aja beg kita. Tapi yang pentingnya haji ni masyair tu. Nurihan Abdul Haris. Siapa tu? Nurihan Abdul Rahim. Dia dapat pergi ke? Tahniah. Nurihan Abdul Rahim Syarifah Nur. Betul ke saya cakap ni? Tahniah. Mudah-mudahan dia selamat bermusafir, selamat pergi dan selamat balik, dan dipermudahkan segala urusan ibadah haji dia, dan kembali dengan haji yang mabrurah. Kalau perempuan lah kalau lelaki mabrur. Macam tu. Jadi dia punya peak time dia haji ni, itu dia. Haji ni adalah dekat Mina. Muzdalifah tu kita bermalam sekejap. Ya, sama-sama. Jadi kita akan pergi ke Mina, dan daripada Mina kita akan berulang alik melontar tu. Itu yang penting sebenarnya. Haji dekat situ sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak buat umrah anytime kita boleh pergi buat umrah. Haji tak boleh. Haji mana boleh orang hari-hari orang pergi, tak boleh. Dia hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Zulhijjah, 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, dia kena masyair dekat kawasan Mina sana. Muzdalifah dia kena tidur sebentar. Dekat sana. Itu yang time tu yang menjadikan haji ni special. Umrah ni kita boleh pergi anytime. Daripada Januari kita boleh pergi umrah. Sekarang ni kerajaan Arab Saudi bagi kesenangan kepada kita. Pakai visa pelancong pun kita dah boleh pergi. Tak payah nak apply visa umrah lagi dah. Visa pelancong pun kita dah boleh pergi kalau nak buat umrah. Tapi haji jangan. Haji pada waktu-waktu yang tentu. Sebab tu dia tidak boleh, dia terpaksa kena kontrol jumlah orang yang hadir pada waktu haji tu. Dia tak boleh bagi semua kota-kota orang datang sampai bergasak-gasak. Bahaya, tuan-tuan. Sebab ada satu kes yang dulu kan ada yang menghimpit-himpit tu. Manusia aksiden, tuan-tuan. Sampai terkepit-kepit meninggal pun ada. Sesak napas, berbagai-bagai. Itulah bila kita, sebab tu dalam soal ni, pastikan apa arahan daripada tabung haji, ikut. Jangan nak pandai-pandai sendiri. Jangan nak mengambil tindakan sendiri. Ikut garis panduan yang tabung haji jalankan tu. InsyaAllah selamat. Ya.
Ni pengalaman haji ni pengalaman yang tak boleh beli tuan-tuan. Tak boleh beli. Pengalaman haji ni memang terbaik lah. Semua orang yang bila pergi haji dia merasakan sesuatu yang paling hebat dalam hidup dia lah. Jadi kepada yang belum daftar haji tu, bukalah akaun haji tu. Kalau yang tak ada akaun haji tu, anak-anak belum ada, buka, bagi je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita untuk pergi haji. Sebab tu haji ni, nak pergi haji ni, dia memang rukun Islam. Tapi untuk yang berkemampuan. Kemampuan ni, istitaah ni tuan-tuan, dia luas pengertian dia. Kemampuan ni, mampu ni, dah bukan kekurangan je. Bukan kekurangan saja. Angka giliran pun menjadi kemampuan sekarang. Kalau giliran kita jauh-jauh ni, bertawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik kita, jemput kita, walaupun kita tu jauh kan. Itu tak mustahil tuan-tuan. Itu tidak mustahil. Jikalau Allah Ta'ala panggil kita, walaupun kita punya angka giliran tu jauh lagi, kita akan dapat panggilan daripada Allah Ta'ala tu. Banyakkan berdoa tuan-tuan. Benda-benda macam ni, bila kita tengok keadaan dia macam uncontrol, tidak dapat dikawal. Mana kita boleh kawal benda tu? Bukan kita yang kawal. Tabung haji tu bukan dia kawal. Dia cuma sebagai pelaksana, penjaga, pemegang amanah. Itu dia kerja dia. Tapi kadang-kadang bila berlaku apa yang Allah Ta'ala override, dia pun tak boleh buat apa. Ini tiba-tiba ini Allah Ta'ala punya kerja. Yang di luar kawalan tu. Yang kita kena banyakkan berdoa. Kita minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Ini doa orang-orang Islam ni tuan-tuan. Doa, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala jemput kita. Kalau kepada sahabat-sahabat yang memang teringin sangat nak pergi buat haji kan. Tapi sekarang ni nampak gaya susah. Pergilah umrah dulu. Buat umrah. Umrah senang sekarang. Pergi buat umrah. Dapatkan feeling pergi ke tanah suci ni dulu. Dapatkan feeling pergi ke tanah haram ni dulu. Bila kita dah pergi ke sana, kita dapat satu experience, pengalaman. Ini bukan pengalaman saja-saja, pengalaman beribadah di negeri Nabi. Allahu Akbar. Bila kita pergi ke sana tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayangkan macam mana Nabi Muhammad SAW dulu mengembangkan ajaran Islam. Macam mana Nabi mengembangkan ajaran Islam dulu? Di negara yang panas, kering kontang, hutan batu. Bila kita pergi ke sana tuan-tuan, cubalah selami. Cuba selami macam mana kepayahan yang Nabi kita hadapi pada masa dulu. Barulah kita punya ibadah tu ada sikit. Jangan mau pergi buta je. Niat pergi tu bagus, tapi bila pergi tu kita hayati kepayahan Nabi Muhammad dulu. Oh Allah. Kita pergi ke Gua Hira, ada masa untuk berziarah ke Gua Hira, pergi. Oh dekat sini rupanya Nabi beruzlah. Nabi mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliah Quraisy. Oh dekat sini Nabi beruzlah, Nabi menyorokkan diri dia, berzikir kepada Allah, bertafakur kepada Allah. Walaupun pada masa tu dia belum lagi mendapat pengiktirafan daripada Allah sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Tapi dia tu memang orang yang mencari. Jadi bila kita pergi tengok, lemak kecilnya Gua Hira ni. Macam mananya Nabi dulu. Seorang-seorang dia duduk 10 hari, duduk sampai 30 hari. Jadi masa macam bila kita tengok benda-benda macam tu, kita reflektkan. Kita cuba bayangkan kepayahan Nabi kita dulu. Barulah ibadah kita tu ibadah yang cantik tuan-tuan. Bukan saja-saja kita pergi tu. Bukan senang tuan-tuan nak pergi Mekah ni. Memerlukan duit. Bukan semua orang dapat pergi. Berapa ramai orang tak pergi. Ada orang yang berduit pun tak pergi. Orang yang berduit pun kadang-kadang tak sampai lagi kat sana.
Macam mana tu? Oleh sebab itu, kena tanamkan. Aku nak pergi. Sebelum nak pergi haji, aku nampak gaya yang lambat sangat nak pergi haji ni. Aku pergi umrah dululah. Pergi umrah. Tuan-tuan, tanah haram ni tuan-tuan, tempat yang istajib doa tau. Tempat doa yang Allah Ta'ala makbul. Pergi dekat sudut Multazam. Ada tempat-tempat dia. Bawah Pancur Emas. Kalau dapat pergi ke sana, dapat peluang duduk sana, doalah kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala mempercepatkan kita punya giliran. Memudahkan kita untuk pergi. Itu tujuan dia. Bila kita pergi buat umrah ni. Bukan pergi makan angin. Bukan pergi shopping. Bukan pergi rehat. Orang pergi umrah ni ada 3 tuan-tuan. Yang pertama orang tu nak pergi shopping. Dia balik bawa macam-macam barang-barang dia bawa balik. Yang kedua dia pergi sebab nak berehat. Dekat sini dia banyak kerja sangat. Aku nak berehat lah, aku nak pergi Mekah. Dia pergi berehat. Yang ketiga, orang yang nak pergi beribadah, buat umrah. Ini dia orang yang dia betul. Memanglah dia ada jugalah beli sikit-sikit. Beli-beli souvenir kat kawan-kawan tu, okey lah. Tapi dia nawaitu yang pertama, dia pergi buat umrah. Dapatlah umrah tu. Yang mana yang pergi nak shopping tu, dapatlah shoppingnya. Yang mana dia pergi berehat tu, dapatlah berehat. Selama 14 hari dia pergi tu berehat. Alhamdulillah, tak ada orang call, tak ada apa kan. Berehat dekat Mekah dengan Madinah. Janganlah macam tu. Kita bayar mahal tu. Pergi beribadah dan pergi kat sana. Pergi dekat tempat-tempat yang istajib doa ni, tempat yang baik untuk doa. Senang Allah Ta'ala makbulkan. Berdoa dekat sana, minta dekat Allah. Bukan sekadar minta yang akhirat saja, yang dunia pun mintalah. Tidak ada masalah. Doa ni minta ajalah. Ada juga orang yang pergi tujuan dia nak minta yang keduniaan, dia dapat je. Allah Ta'ala bagi je. Cuma itulah, bila dia dapat tu, dia kena gunakan dengan betul lah. Saya dengar cerita ada yang bawa bawa kontrak. Bawa kontrak pergi sana berdoa, ya Allah Ta'ala, mohon diluluskan kontrak dia tu. Sampai tahap macam itulah orang Melayu kita ni beribadah. Ya. Jadi kepada sahabat-sahabat, pastikan yang pertama dah ada akaun tabung haji. Yang kedua mesti dah daftar haji dan dapatkan tahun giliran. Bilakah tahun giliran itu? Tahu, sematkan dalam kepala otak ni tahun giliran tu. Bila dah semat dalam kepala otak tu jauh sangat, mintalah kepada Allah Ta'ala supaya dicepatkan. Macam-macam cara dia nanti kalau Allah Ta'ala dia nak bagi kita pergi. Ya? Ini saya sembang santai untuk cerita orang yang pergi haji ya tuan-tuan. Kalau ada apa nak tanya kat saya, tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Yang mana yang saya pengalaman yang saya ada, saya share. Kalau yang mana saya di luar daripada skop saya surrender. Tapi kalau yang mana yang saya dah pergi tu, saya tahu, saya 2011 saya pergi umrah ya. 2011 saya pergi umrah. 2017 saya pergi haji. Alhamdulillah dah settle lah. Dan saya tak akan pergi lagi. Sebab apa? Niat saya nak memberi peluang kepada orang-orang yang belum pergi lagi. Niat saya. Itu aja. Sebab apa? Sebab saya dah pergi buat umrah 2011 dan saya sudah buat haji 2017. Apa lagi yang saya nak buat? Saya mengambil pendekatan, walaupun saya ada duit, saya tak nak pergi. Saya nak bagi orang lain pergi. Sama ada saya nak sponsor orang ataupun orang tu sendiri nak pergilah. Macam tu. Ya, terima kasih. Saripah Nur. Saripah Nur bila apa ni giliran haji bila? Tahu kan? Dah daftar kan? Bila giliran haji tu? Tolong share dengan saya. Saya nak bagi sikit tips.
Oh, alhamdulillah, subhanallah. 25 bulan. 25 Mei ni. Allahu akbar. Mudah-mudahan saya mulalah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Taala pun mudahkan urusan bermusafir, dan Allah Taala ganjarkan haji yang mabrurah. Amin. Sebab tuan-tuan, sebab itulah beza dia. Beza dia bila kita dah pernah pergi. Kita tahu perasaan orang. Perasaan yang tak boleh kita gambarkan. Seronok kan kita. Ya? Minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Sebab seronok tuan-tuan, sebab seronok. Suka dengar kawan-kawan, sahabat-sahabat dapat pergi. Perasaan tu kita pernah alami. Saya pernah alami dulu 2017. Jadi seronok dia tu. Seronok sangat. Betul tu, betul. Jadi apa yang saya cakap sebelum ni cuba buat. Cuba training. Jalan-jalan kat taman tu cuba pastikan kita dalam keadaan yang well prepare. Fizikal kita yang baik. Sebab ibadah umrah tu sikit sangat tu. Ibadah haji ni besar, dia lebih besar. Sebab bila kita nak pergi melontar nanti. Melontar tu, ya. Hari-hari kita akan pergi melontar tu. Ya. Jadi dia memerlukan fizikal yang fit. Ya. Tahniah sekali lagi. Saya gembira sebenarnya. Saya gembira sebenarnya. Jadi kepada kawan-kawan yang lain yang belum lagi mendapat panggilan daripada Allah, perbanyakkan berdoa. Dan saya recommend tuan-tuan pergi umrah dulu. Tuan-tuan pergi umrah, pergi berdoa dekat sana. Macam ni tuan-tuan. Kelebihan kita berdoa di tanah haram ni, tuan-tuan, kalau dekat Mekah tu 100,000. Apa maksud dia? Mari kita cerita dalam bentuk matematik. Kita ni kadang-kadang kita lemah tuan-tuan. Jadi untuk bagi orang faham, kita terpaksa menggunakan matematik. Contoh dia, kita berdoa di Malaysia tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak pergi buat haji. Kita doa macam tu. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Amin. Doa kita tu naik. Satu je tuan-tuan, naik. Satu saja. Kena dengan angin, kena dengan kilat, kena dengan kepanasan, hilang, tak sempat sampai atas. Ini saya bagi dia punya macam simple lah untuk senang faham. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdoa dekat Mekah, tuan-tuan berdoa macam tadi tu, sekali tuan-tuan berdoa, dia naik 100,000 tuan-tuan. 100,000 dia naik. 100,000 dia naik ke atas sana tu. Ada kena angin, kena tiup tak lepas ke? Ada yang tak lepas ke? Kebarangkalian doa kita tu untuk lepas sampai kepada Allah Taala adalah besar berbanding dengan kita doa dekat sini. Saya nak bagi dia punya nampak macam tu lah. Nak bagi nampak. Memang doa dia je sama. Tapi berbeza. Disebabkan apa? Disebabkan memang Allah Ta'ala dah gadget 3 tempat ni. Mekah, Madinah, Aqsa. Kan? Dia dah gadget kan. Kalau dekat Mekah 100,000 kali ganjaran. Kalau dekat Madinah
10,000 kali. Kalau dekat Aqsa 500 ke 1000 macam tu. Cek balik, saya terlupa. Tapi kalau dekat Mekah, apa-apa kita buat, kita solat satu waktu, kita dah ganjaran 100,000 waktu. Beza tu tuan-tuan. Berbeza, ingat tu. Kena faham macam tu. Memanglah kita doa sama je dekat Malaysia dengan dekat Mekah, tapi dia punya ganjaran dia tu. Jadi bila kita yang saya recommend tadi tu, kalau boleh pergilah buat umrah dulu. Kalau kita punya giliran haji tu lambat, pergi buat umrah dulu. Dan pada masa buat umrah tu, dekat tempat yang istajib doa tu, berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau percepatkanlah giliranku untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Aku merayu padamu. Menangis-nangislah sikit. Berdoa, merayu-rayu, merintih. Merayu dengan Allah Ta'ala. Bagi dia dengar. Bagi dia dengar kita ni merintih. Nak buat haji ni. Ya Allah, aku nak buat haji, ya Allah. Kau pemudahkan, ya Allah. Syarifah Nur, perbanyakkan ibadah yang basic-basic kita ni, perbanyakkan. Sementara nak terbang tu nanti ni, buat. Jangan bazirkan masa. Buat semantap-mantapnya dekat sini. Bila pergi dekat sana, teruskan beramal sebagaimana yang top performance tu. Bila pergi ke mana dulu? Madinah ke Mekah? Madinah saya rasa macam Madinah je. Sebab macam awal ni 25 bulan. Abang saya besok dia pergi. Dia cakap dia pergi Madinah. Kalau Madinah, okey, cantik. Macam saya jugalah dulu. Jadi pergi Madinah ni, Madinah ni dia banyak kepada kita nak tengok Nabi punya tempat. Nabi punya tempat perkara-perkara yang dipanggil ziarah. Kita banyakkan ziarah. Sebab dekat masjid tu kita nak pergi ziarah Nabi, makam Nabi. Ziarah makam Nabi itu memang nombor satu lah. Lepas tu solat berjamaah kena jagalah. Setiap waktu berjamaah dekat masjid Nabi lah. Lepas tu pastikan pergi tengok Masjid Quba, Masjid Kiblatain, dapatkan feeling tu. Sejarah-sejarah Nabi dulu kita tahu kan. Jadi kita pergi tengoklah tempat-tempat tu. Inilah peluang dia. Bila lagi? Lepas tu naik bas 2 tingkat. Bas 2 tingkat ni kita bayar dia one way ticket. Nanti berhentilah dekat mana-mana. Lepas tu lawat, lepas tu tunggu balik dekat bus stop tu. Nanti bas tu dia sentiasa berpusing. Gunakan naik bas tu. Saya lupa dah berapa ringgit berapa rial kena bayar tu. Tapi memang bagus. Itu dia bawa kita ziarah kawasan Madinah. Masjid Kiblatain dia berhenti. Lepas tu dekat Perang Kandak punya tempat dia berhenti. Jadi kita pergi. Kalau Puan Syarifah Nur pergi dengan suami, jalan dengan suami. Saya jalan dengan isteri saya je. Saya tak ramai-ramai dengan orang lain. Saya dengan isteri saya je. Saya dengan isteri saya pergi. Sebab saya dah ada pengalaman umrah kan. Jadi saya tak kekok sangat dekat Madinah tu. Jadi saya bawa naik bas 2 tingkat tu, tanya macam mana macam ni. Okey, saya pun naik bas 2 tingkat tu. Rata-rata saya bawa. Kita menggunakan masa kita. Sampai habis tempat-tempat yang mana tu. Adik-beradik lagi cantik. Dengan adik-beradik lagi cantik. Buat dalam grup cantik. Buat dalam grup senang. Jaga adik-beradik. Masing-masing tengok masing-masing lah. Jangan main jangan lepas-lepas. Sebab orang ramai sangat. Jadi kalau pergi dengan adik-beradik, kalau nak sewa van pun boleh. Kalau nak jalan lagi mudah lah. Kalau tak pun naik bas 2 tingkat tu pun boleh je. Tak ada masalah. Kalau ziarah dekat Madinah ni. Lepas tu tengok dekat Medan Uhud. Tapi tabung haji pun ada buat. Tabung haji pun ada buat ziarah. Ikut. Yang tabung haji tu pun ikut juga. Jangan tak ikut. Yang tabung haji kalau dekat Mekah, dekat Madinah free.
Bila dah pergi dekat Mekah nanti, bila dia buat ziarah tu kena bayar. Kena bayar. Tengoklah, tapi tak mahal pun. 10 riyal, 20 riyal macam tu je. Dan kita akan berpeluang untuk buat umrah. Biasanya kalau dekat Mekah tu nanti dia bila buat ziarah, dia akan pergi ke tempat-tempat yang kita nak boleh niat untuk untuk buat umrah. Dia bawa ke tempat-tempat tu. Masjid Hudaybiyah, dia bawa tempat-tempat macam tu. Tapi kena bayar. Dan dekat Mekah kena bayar. Walaupun diorganize oleh tabung haji. Yang membawanya adalah daripada muasasah. Muasasah ni orang Arab. Jadi dia akan charge lah. Tak mahal pun. Pergi je. Kalau ada peluang yang macam tu, pergi je. Sebab kalau kita nak jalan sendiri ni susah. Kena berani kan. Kena berani. Takut nanti kalau ada orang perempuan jaga-jaga. Perempuan jaga-jaga sikit. Pak Arab ni kita bukan nak sangka buruk, tapi ada yang dah pernah berlaku. Jadi kena berhati-hati sikit lah. Ya. Sebab tu kadang-kadang ada jemaah saya dulu, kalau dia orang nak pergi buat umrah dekat Tanah Air tu, mesti seorang saya ikut lah. Mesti ada lelaki seorang. Kalau naik teksi tu kan, bahaya tu. Jadi saya, bila dah perempuan semua turun, baru saya turun. Macam tu. Kalau kita naik teksi, yang lelaki tu duduk depan, yang perempuan duduk belakang, 3 orang ke 4 orang tak kisah. Biar yang perempuan tu keluar semua, lepas tu yang lelaki tu baru keluar. Takut yang lelaki tu keluar dulu, yang perempuan belum keluar, dia zaz dia lari. Dia bawa lari kan. Kena jaga tu. Benda-benda yang macam tu pun kena jaga. Saya pun benda-benda macam tu pun saya dapat information daripada sana je. Kalau tidak, kita pun tak terfikir pun. Tapi benda-benda tu berlaku. Kena jaga. Dah pukul berapa ni? 9.20. Lah lama saya bebel ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat idea. Lagi satu, itulah saya nak memberi penekanan lah kepada mereka-mereka yang masih belum berdaftar haji, daftar. Jangan lambat-lambat. Jangan lagi lambat, lagilah kita punya nama lagi teruk. Lagi jauh. Tapi tak apalah, bila dah jauh macam tu, kita usaha cara lain pula. Kita pergi buat umrah. Dan kita pergi berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia memudahkan urusan haji kita. Cepatkan. Macam tu, minta cepatkan. Jadi pada Sari Pano tadi, dengan adik-beradik tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan permusafiran haji ini dan selamat pergi dan selamat kembali dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala haji yang mabrurah. Amin. Okey, saya rasa setakat itu dulu celoteh saya berkenaan dengan haji ni. Alhamdulillah ada juga sahabat-sahabat saya yang pergi. Sampai saya pun sebab. Saya sebab. Dia memang sebab tuan-tuan. Kalau siapa yang belum pergi, dia tak dapat feeling tu. Sebab tu saya cakap benda ni ada atas dia akan ada benda tu. Especially orang yang pergi haji. Haji ni lain macam sikit. Haji lain macam. Especially pada masa kita dekat Mina nanti. Mina, Muzdalifah apa semua tu. Wallahu akbar. Memanglah tak dapat nak ceritalah sendiri masing nanti sendiri alamilah ya. Macam mana. Perbanyakkan zikir je. Zikir banyakkan, doa banyakkan. Itu je lah. Itu je kerja dia. Nak buat apa lagi? Di samping kita punya solat apa semua tu. Itu dah fardu. Fardu kita kena buat. Duduk kat mana pun kita kena buat. Kan? Dan kita tak ada termasuk dalam musafir tu. Jangan kasar pula solat. Tak ada. Tamam semua. Tamam. Penuh. Solat penuh. Kita kalau kita jamak pun jamak penuh dia panggil. Jamak tamam. Jangan duk macam kita balik kampung raya tu, kita jamak kasar kan. Pendek-pendek kan tak ada. Tak termaktub tu. Sebab kita bukan bermusafir lagi, kita dah bermusatin ke sana. Kita dah pergi awal kan. Kita dah tak termaktub di bawah orang yang, ya betul. Kita tak termaktub di bawah orang yang bermusafir. Kita dah jadi macam orang yang dah di mustautin. Lama kita duduk sana. Kan? Kita dah termasuk dalam macam orang Arab dah. Jadi kalau nak tamam, kalau nak jamak penuh. Tamam penuh. Jamak tamam dipanggil ya. Dan kita pun akan buat pada masa dekat Mina tu, memang kita akan buat. Nanti Tok Imam pun akan buat benda tu. Kita sembahyang berjamaah nanti. Bersembahyang berjamaah dan kita ikutlah imam. Dan benda tu semua orang buat. Sebab Nabi buat macam tu, semua orang buat.
Tak ada yang tak ada yang nak buat dua-dua ni Okey, saya rasa setakat itu dulu celoteh saya. Mudah-mudahan Syarifah Nur tadi dengan adik-beradik semua Allah Taala pemudahkan urusan safar ya. Dan kepada kawan-kawan yang lain, apa-apa yang tip yang saya bagi tadi seperti urusan dengan tabung haji, tolong buat akaun tabung haji, tolong register haji, apa yang keperluan dia bagi, dan apabila dapat dia punya tarikh giliran tu tengok. Tengok 2000 lah. Saya rasa sekarang ni 2100 dah. Sama-sama. 2100 lebih dah sekarang ni. Kalau siapa register, angka giliran dia tu 2100 lebih. Sampai tak sampai umur kita, wallahu alam. Tapi anyway kena register sebab kita haji ni kita kena go through tabung haji. Sebab tabung haji telah diamanahkan oleh kerajaan untuk mengelolakan, mentadbir urusan haji umat Islam di Malaysia. Dan bila dah dapat tarikh dia tu, kalau lambat sangat tu, pergilah umrah dulu, minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan, naikkan nama kita sebelum daripada tarikh yang lambat tu ya. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Kita tutup dengan majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi ya, kita jumpa lagi di lain siaran.